Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lil iman wal islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini dapat lagi kita bersama-sama dalam akademik terbawi bagi kita menambahkan lagi kefahaman, beri kesedaran tentang din Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita meneruskan hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam rangka nak melengkapi antara satu sama lain, mencari bekalan untuk kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah redha dengan kehidupan kita dan kita redha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi insya-Allah pada petang ini kita sambung lagi hadis berkaitan tentang ashabul ukhdud ni, wasahir warahib wal ghulam. Jadi tuan-tuan boleh tengok telah beberapa minggu telah lepas, jadi berkaitan tentang hadis kisah ashabul ukhdud wasahir warahib wal ghulam ini yang telah ceritakan balik, dihuraikan balik dalam sebuah buku yang namakan Ghulamud Da'wah, ataupun bahasa Melayunya disebut Iman dan Harakah. Jadi yang ditulis oleh Ustaz Hisham Saqar. Jadi kita sambung pada minggu ini dengan rangkap hadis yang berbunyi pendek saja iaitu hadisnya berbunyi wa innaka satubtala. Ringkas je. Jadi di sana mempunyai huraian yang cukup panjanglah. Jadi pada minggu lepas kita dah menceritakan bagaimana rahib dia memberitahu kepada ghulam ni, antal yaum afdal minni. Kamu pada hari ini lebih hebatlah, lebih mulia daripadaku. Kemudian kita sambung hadis ini, rangkap hadis yang berbunyi wa innaka satubtala. Maksudnya kamu akan diuji. Jadi kamu akan diuji. Jadi Ibnu Ilan berkata, Ibnu Ilan ni wafat tahun 1057, berkata kemungkinan perkara ini disebut melalui jalan kasyaf, maka dia menjadi karamah atau melalui firasat atau kebiasaan dan pengalaman, kerana mereka yang menyanggahi manhaj orang ramai akan diuji dan diseksa. Jadi pada minggu-minggu lepas kita dah sebut berkaitan tentang karamah, berkaitan tentang firasat. Jadi firasat ini asasnya kita nak tengok bahawa mereka ni beriman dan bertakwa. Ya. Jadi kita tengok tingkatan iman dia, tahap iman dia. Jadi oleh itu apabila iman dia tinggi, iman dia mantap, ya, jadi firasat dia ini kemungkinan kadang-kadang hampir-hampir benar. Jadi begitu juga rahib tadi ni. Ya. Kenapa rahib ni boleh beritahu kepada ghulam tadi, kamu lebih mulia daripadaku, kamu lebih hebat daripadaku. Ya. Kemudian disebut lagi wa innaka satubtala, sesungguhnya kamu akan diuji. Jadi
Ustaz Hisham dia menghuraikan di sini, dia kata kita nak lihat di sini para dai mestilah memahami dengan baik tabiat jalan dakwah supaya dia tidak tercengang atau merasa ragu-ragu apabila berhadapan dengan cubaan dan ujian. Jadi di sini para dai dia mesti memahami dengan tabiat jalan dakwah ini. Sebagaimana almarhum Syekh Mustafa Masyhur dia menyatakan tariqat dakwah ini, dia katakan jalan dakwah ini bukan seperti dihampar dengan permaidani merah, tidak. Jadi nak kena ingat bahawa jalan dakwah ini dia akan berhadapan dengan cubaan dan ujian. Satu bertala. Ini kerana ujian adalah sunnatullah yang pasti akan berlaku. Ia merupakan petanda cintanya Allah kepada orang yang diuji. Jangan kita anggap Allah tak suka kita apabila kita diuji dalam pelbagai. Tak. Jadi ini banyak dalam Al-Quran menyebutkan. Contohnya dalam surah Al-Insyiqaq. Tak. Jadi kena ingat bahawa ujian adalah sunnatullah yang pasti akan berlaku, merupakan petanda cintanya Allah kepada orang yang diuji. Allah apabila dia mencintai seseorang, dia akan mengujinya. Seseorang akan diuji berdasarkan kepada kekuatan agamanya. Sekiranya ketahanan agamanya kuat, maka kuatlah ujian yang dikenakan kepadanya. Kalau dia din pegangan dia kuat, maka Allah uji kuat lagi. Sesungguhnya mereka yang menyeru kepada Allah, menyuruh melakukan kebaikan, mencegah kemungkaran, berusaha memperbaiki masyarakat dan mengembalikan mereka kepada Allah, semestinya akan terdedah kepada ujian, cubaan. Kita boleh lihat tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian dalam surah kalau kita tengok dalam surah Luqman. Tuan-tuan tengok dalam surah Luqman itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Sadaqallahul azim. Maksudnya apa Luqman kata kepada anak dia? Banyak nasihat-nasihat Luqman ini, antara dia bagi tahu, wahai anakku, laksanakan solat. Kalau kita nak buat amal ma'ruf nahi munkar pun sekalipun, kita kena laksanakan solat. Sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Fardu memang telahlah wajib ke atas kita. Tak. Jadi oleh itu, kerana kita tidak ada daya upaya, bagaimana kita nak buat? Kena laksanakan solat sunat. Nak buat amal ma'ruf pun kena solat sunat, nak kena nahi mungkar pun nak kena solat dulu. Kadang-kadang kita persiapkan pertahanan diri. Tak, takut-takut kalau nak buat mungkar ni kan, nak larang orang buat mungkar ni, badang, sabsar. Tak, kita siap sendiri nak belajar silat dan sebagainya. Tapi apa Allah kata? Dirikan solat. Dirikan solat. Kemudian apa sebut lagi? Wahai anakku, laksanakanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka daripada yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Kena sabar. Mungkin di sana ada ujian. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Surah Luqman. Baik, begitu juga dalam surah Al-Ankabut. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Ankabut, ini berkaitan tentang ujian ya. Tak. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, suka saya kalau tuan-tuan tengok surah Al-Ankabut ni, tuan-tuan baca, dia banyak tentang ujian dan cabaran, terutamanya nabi-nabi, para al-anbiya alaihimussalam ini, mereka diuji. Kita tengok Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam surah Al-Ankabut ini, kalau tuan-tuan lihat ayatnya yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, adakah alif lam mim
Adakah manusia fikir bahawa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Cukup kau kata aku telah beriman tapi tak kena uji. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Bukan kita je diuji, orang sebelum kita pun diuji. Maka Allah pasti mengetahui orang yang benar dan orang yang berdusta. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ujian dan bala bencana yang kita hadapi ni, kalau tengok dalam surah Al-Ankabut ni, tuan-tuan boleh tengok apa penyelesaian dia, apa yang kita nak buat. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Ankabut ayat ayat 45. Tuan boleh tengok ayat 45. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi dalam kita menghadapi ujian ini, apa yang tuan-tuan perlu buat? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Ayat 45 surah Al-Ankabut, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu. Baca Al-Quran tuan-tuan. Dalam keadaan sekarang ni memang payuh tak? Kadang-kadang kita ni baca WhatsApp boleh lama-lama. WhatsApp, tengok Facebook, tengok Instagram dan sebagainya. Tapi Al-Quran satu muka pun payuh. Tak? Setengah muka pun payuh. Suku muka pun payuh. Jadi dalam keadaan sekarang kita nak kena banyak baca Al-Quran, nak menghadapi ujian-ujian ini. Kemudian apa dia? Allah kata lagi, wa aqimis salah. Dirikan solat. Dirikan solat. Solat di awal waktu. Tak? Sama ada solat fardu dan solat sunat. Kerana sesungguhnya solat ini mencegah fahsyak wal munkar. Kemudian yang ketiga, apa nak kena buat? Wal zikrullahi akbar. Ingat Allah lebih besar. Kena ingat Allah. Dalam keadaan ujian kita nak hadapi ujian ni, kena banyak ingat Allah. Gantung kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Tak? Doa, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menjauhkan, hindarkan, tak? Memberi kesenangan dalam menghadapi ujian ini. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi banyaklah ayat-ayat surah yang menceritakan tentang ujian ini, kerana Allah tidak hanya cipta kita ni nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini, tak kena uji. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 214, maksudnya apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga sedangkan belum datang kepadamu ujian seperti yang telah berlaku kepada orang yang terdahulu daripada kamu. Kemudian begitu juga dalam hadis Nabi SAW menyebut, kita tengok hadis ni cukup famous ketika mana Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, dia pergi berjumpa dengan Rasulullah setelah dia diseksa. Bukan kita kata duk senang-senang ni, kemudian mari COVID-19, kemudian kita pun jumpa Tok Guru, ayo dulu lagu mana lah ni, makan sedap kita, makan kenyang, tidur lena, tiba-tiba pergi jumpa macam manalah PKP ni, tak boleh nak keluar. Kadang-kadang kita macam tu. Tapi sahabat ni, Khabbab bin Arad ini, setelah diuji, tubuh badan dia ni telah diletak di atas bara api. Dan keluar lemak-lemak air lemak dia tu yang memadamkan bara api tersebut. Khabbab bin Arad ini jumpa Rasulullah yang sedang berehat di bawah naungan Kaabah itu. Dia kata, bilalah pertolongan Allah ni nak datang ni, ya Rasulullah, kamu doalah minta pertolongan kemenangan. Rasulullah kata apa? Rasulullah bersabda yang maksudnya, orang-orang sebelum kamu telah ditangkap, digalikan lubang dan diletak mereka di dalamnya. Kemudian dibawa gergaji, lalu diletakkan di atas kepalanya. Maka terbelah dua badannya. Orang dahulu gali tanam separuh. Gaji daripada kepala sampai ke perut. Belah dua. Daging dan tulang mereka disikat dengan sikat besi. Perkara tersebut tidak menghalang mereka daripada agama mereka demi Allah. Allah akan menyempurnakan urusan agama ini sehingga mereka datang dari Sana'ah menuju ke Hadramaut
tidak takut kecuali kepada Allah dan bimbangkan kambingnya daripada serigala, tetapi kamu ingin cepat. Jadi akan datang suatu masa Allah akan bagi kemenangan. Tak tahu bila, insya-Allah. Tapi kamu ini ingin cepat. Tak tasta'jil. Baik. Itu antara sabda Nabi SAW. Manusia yang paling teruk menerima ujian ialah para Nabi. Asyaddul ibtila' al-anbiya. Kemudian orang yang seumpama dan seumpama dengannya. Jadi rahib tidak berpada dengan hanya memahami hakikat tersebut. Tetapi dia telah mengingatkan hakikat tersebut kepada ghulam pada waktunya yang sesuai, sehingga ghulam benar-benar memahami apakah yang akan dihadapi pada marhalah yang mendatang. Sebelum ini kita dah sebut bagaimana rahib boleh beritahu kamu ni lebih hebat daripada aku. Kemudian rahib ingat lagi kamu akan diuji. Dia ada tahap per tahap rahib ni nak bagi tahu. Kan? Sesungguhnya menyampaikan kebenaran akan memarahkan golongan batil. Dia akan, apabila disampaikan kebenaran, jadi golongan yang batil ni dia akan marah. Dia akan marah. Dia akan tentang. Ini kerana sememangnya kebenaran akan membongkar keburukan kebatilan dan akan berakhir dengan usaha menghapuskan kebatilan dengan menggunakan apa cara sekalipun yang dibenarkan oleh syarak. Jadi kita nak hapuskan kebatilan ini. Kerana kita akan dapat tentangan dan ujian. Oleh itu, pertentangan, seksaan dan ugutan akan bermula. Dengan sebab itulah kita nak halang kebatilan ni, dia akan menerima pertentangan, seksaan, ugutan. Juga sehingga rahib mampu meletakkan ghulam untuk berhadapan dengan tangguh. Dia nampak tahap ghulam ini, rahib ni boleh kata macam tu. Sebab dia mampu nak menanggung ujian tersebut. Sebab tu dia bagi tahu. Dengan itu ghulam tidak tertipu dengan kata-kata yang didengar daripada gurunya. Supaya apa? Dia dengar, kamu ni lebih hebat daripada ku ni. Kata, anta afdal minni ni. Kamu pada hari ini lebih mulia daripada ku. Tetapi dia mengajar ulam bahawa kelebihan tersebut mesti dibayar dengan harga mahal, iaitu ujian dan cubaan. Jadi lepas tu dia sebut, nanti kamu akan diuji. Walaupun kamu hebat, nanti kamu akan diuji. Nak ingat balik supaya ilmu apa yang dia miliki, yang dia ada tu, nanti dia akan diuji. Jadi kewajipannya ialah bersabar dan beramal untuk dakwahnya sehingga ke titisan darah. Apa kewajipan yang perlu dia ada? Dia mesti bersabar dan dia beramal untuk dakwah sehingga ke titisan darah yang terakhir. Walau sebesar mana sekalipun bebanan yang terpaksa ditanggung demi melaksanakan kewajipan yang besar ini. Sesungguhnya para da'i mesti pandai memilih waktu dan cara penyampaian yang sesuai untuk mengajarkan perkara ini kepada mad'um. Jadi ini pengajaran yang boleh kita ambil, bagaimana rahib dia menyampaikan sesuatu bahan ataupun sesuatu nasihat kepada ghulam tadi. Jadi seorang da'i dia mesti pandai memilih waktu dan cara penyampaian yang sesuai. Sebab apa dia boleh kata kamu lebih bagus daripada aku. Okay? Lepas tu dia sambung lagi. Nanti sesungguhnya kamu akan diuji. Okay? Jadi kena pandai sesuatu. Kalau kita kata gitu, kalau kita ini sebab tu kita sebut tentang firasat, karamah, dia ada ilmu. Rahib ni ada ilmu. Dia nak kata, kadang-kadang kalau kita kata kamu lebih hebat daripada aku, mungkin anak didik kita tu dia jadi bangga, sombong dengan kata-kata tersebut. Kan? Kemudian dia sebut lagi, sesungguhnya kamu akan diuji. Wa innaka satubtala. Sesungguhnya kamu akan diuji. Itu pun tak kena ada waktu tertentu untuk disebut. Segera menyebut hakikat ini bukan pada waktunya, kadang-kadang menyebabkan mad'u takut. Kalau dia sebut, kalau bukan pada waktu dia sebut, sesungguhnya kamu akan diuji, tak, bukan masa dia yang sesuai. Apabila mad'u, orang yang dia ajak tu dengar, anak murid dengar, dia kata apa? Mad'u tu akan takut dan malas untuk meneruskan hubungan. Bimbanglah. Tak. Ilmu tak ada, kekuatan tak ada, tiba-tiba dia kata akan diuji, maka dia akan tarik diri. Jadi bagaimana kita tengok perjalanan rahib ni, dia mentarbiah atau memproses ghulam tadi.
Lewat menyebutnya, kadang-kadang menyebab dia tersentak dan ragu-ragu apabila berhadapan dengan cubaan dan ujian secara tiba-tiba. Kalau dia tak sebut, lambat, tak. Dia kata, nanti dululah. Tak, bagi dia gembira dulu, senang dulu. Kalau tak lambat, dia tak dia sebut lambat sikit. Dia kata kamu akan diuji ni lambat. Dia tak bagi tahu. Rupanya apabila dia belajar tentang din agama ini, tak, dia akan diuji. Tapi kalau dia tak sebut, mungkin nanti dia akan tiba-tiba je kena diuji. Dia rasa terkejut. Terkejut, rupa-rupanya ingat ke mudah sentiasa, payah juga. Kemudian dia akan berputus asa, dia berhenti daripada melaksanakan dakwah. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ujian secara kasarnya terbahagi kepada dua. Ujian berbentuk fardi, ujian berbentuk jama'i. Ujian ni banyak kita boleh pecahkan dia. Tapi di sini penulis menyebut bahawa ujian ni terbahagi kepada dua. Berbentuk fardi, individu, ujian individu. Yang kedua, ujian berbentuk jama'i, organisasi, jamaah. Ini ujian dia. Jadi kalau ujian berbentuk individu ni berlaku bukan ketika berhadapan dengan kebatilan. Kita tidak berhadapan dengan kebatilan, tapi mempunyai berbagai bentuk. Di antaranya ialah kehilangan orang yang dikasihi. Hilang orang yang dikasihi. Mak meninggal, ayah meninggal ke, suami meninggal, isteri meninggal. Kan? Jadi mari-mari dulu. Kawan saya lah, kawan belajar di sekolah dulu. Dengar dia kongsi adik dia. Kalau tuan-tuan kenal yang bawa umrah dan haji ni, Haji Wafdi ni. Jadi KP Haji Yusuf ini, jadi adik dia, isteri kepada adik dia tu namanya Yasir, isteri kepada adik dia tu yang meninggal. Sedih, muda lagi dah meninggal, tak dikasihi. Cuma di sana dia kongsi amalan-amalan yang boleh kita ambil lah. Tak, bagaimana kita tengok amalan isteri dia tu buat sehingga kan ramai orang untuk solat jenazah dia. Jadi antaranya untuk kita cuba buat baik pada suami, kemudian sentiasa solat witir, bersedekah di awal pagi, baca Al-Quran kalau boleh satu muka, kalau tak boleh sangat pun baca juga Al-Quran, suku ayat dan sebagainya lah. Jadi itu antara yang boleh kita ambil lah, tuan-tuan. Jadi cumanya kita akan kehilangan orang yang dikasihi, hilangnya sebahagian daripada anggota badan, sakit berat, kita akan terima sakit, kehilangan harta dan lain-lain. Itu ujian pada diri sendiri. Banyak contoh-contoh yang kita boleh lihat para nabi, Al-Anbiya alaihissalam, Nabi Ayyub alaihissalam, bagaimana dia diuji. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji, kan? Jadi semua para nabi ini diuji. Apa antara hikmah ujian ini? Hikmah ujian berbentuk individu ni, dia nak menghapuskan dosa. Dia ingat tuan-tuan, dia nak menghapuskan dosa, mengangkat martabat dan darjat, balasan di dunia, mengikhlaskan diri kepada Allah, menzahirkan hakikat manusia dan mengambil contoh tauladan daripada orang yang bersabar. Kena bersabar. Kemudian ujian berbentuk jama'i. Ni. Ujian berbentuk jama'i ini berlaku ketika berhadapan dengan kebatilan. Ini yang dengan jama'i ini, dengan organisasi ini, dia mempunyai pelbagai bentuk. Antaranya serangan media massa. Dalam berjamaah ni, dalam organisasi ni, ujian kita akan hadapi media massa hari ni. Macam-macam kita tengok hari ni. Habis dia londeh individu tersebut, dia tuduh, fitnah dan sebagainya. Jadi ini kita nak kena berhati-hati. Menghina dan memperlekeh, menuduh, berbohong, gila, bodoh, sesat, melakukan kerosakan, sihir, nujum, tali baruk, musuh, ini yang dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda ni semua telah menerima. Orang kata dia sihir, orang kata dia gila dan sebagainya.
Ugut dengan seksaan, diugut. Ugut akan dipukul, rejam penjara, buang daerah atau negeri, dibunuh, dikenakan kesempitan rezeki. Tak, pindah. Kadang-kadang kita ni kalau tinggi sikit, kena pindah. Tak, saya dengar macam kalau cikgu ni lantang-lantang sikit, tak, tentang kerajaan dan sebagainya, dipindahkan kepada tempat-tempat di hulu-hulu dan sebagainya lah. Jadi menipu dengan harta, pangkat dan kuasa, mengazab tubuh badan. Antara dia mengazab tubuh badan. Ini seksaan-seksaan yang pernah dialami. Sebab tu dia cerita di sini. Kan? Seksa dengan api, mencekik, mencampak najis kepada para da'i, pukul, sebab, mengupas daging daripada tulang, menggergaji. Tak? Pernah kita dengar tak? Dipenjarakan, dicabut kuku-kuku ni. Kan? Jadi saudara se-Islam kita dikenakan pada musuh-musuh Islam. Ujian dalam penjara, buang daerah dan negeri, merampas harta, membunuh. Ini ujian yang akan dihadapi orang yang memperjuangkan din Allah Subhanahu wa taala. Akan sampai satu masa dan telah pun berlalu. Tak, orang-orang yang dahulu ujian dia. Tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Al-Ibtila wal Mihan fi Da'wah. Al-Ibtila wal Mihan fi Da'wat yang dikarang oleh Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris. Boleh tengok tentang bagaimana ujian dan cubaan ni dalam dakwah ini. Jadi, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, masih banyak lagi selain daripada ini. Golongan Taghut tidak akan jemu untuk mencipta cara baru dalam usaha memfitnah dan menyeksa para da'i kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan nak kena berhati-hati dan nak kena rasa, bukan mudah dan bukan senang. Bukan kita apabila nak sampaikan Islam ini, nak bawa manusia kembali kepada Allah ini dalam keadaan seperti menghampar kapet merah. Tak, senang lenang, tak ada gangguan apa semua. Tidak. Kerana apa? Kerana dulu lagi, tak, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tak, ulama-ulama terdahulu, tak, para salafus salih, mereka ini berhadapan dengan ujian sebegini. Tak, bahkan tubuh badan mereka dicala, tak, diseksa. Kan? Kita tengok. Jadi akan berhadapan dengan begini. Golongan Taghut ni tidak akan jemu untuk mencipta cara baru dalam usaha memfitnah dan menyeksa para da'i kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan usaha, dia akan cuba, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi oleh itu kita kena mempersiapkan diri kita untuk menghadapi dugaan ujian cubaan ini. Dan Allah lah sebaik-baik pemelihara mereka. Benarlah Allah telah berfirman dalam surah Al-Buruj ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab neraka jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Jadi orang yang tidak beriman ini bahkan dia menentang, tak, menyeksa, tak. Jadi kita tengok menyeksa, menentang, kemudian orang-orang beriman ini, tak. Sebagaimana kalau kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ini, mereka diseksa sebegitu. Keluarga Ammar bin Yasir, kita tengok, tak, Sumayyah disula, tak, Yasir dibunuh dan sebagainya. Pasti Allah mengazabkan mereka ini. Tak, orang yang macam ni, orang yang kufur, bahkan dia menyeksa orang beriman. Tak. Jadi Allah tidak melupakan mereka ini. Falahum azabu jahannam walahum azabul harik. Tetapi orang yang difitnah, ditindas, diseksa, kan, senantiasalah kalau kita tengok saudara-saudara kita yang berada di Palestin, di Mesir. Jadi mereka tidak lain, tidak bukan hanya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami penolong, pembantu, kami semua. Jadi cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk membantu, meneguhkan hati kita untuk berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian,
Saya rasa sekadar itu sajalah untuk petang ini. Apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada rangkap hadis yang dibacakan tadi? Wa innaka satubtala, sesungguhnya kamu akan diuji. Jadi ujian ini cukup berat dalam kita nak melaksanakan dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, dakwah kepada masyarakat, ajak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini pastinya akan diuji dalam pelbagai bentuk. Jadi oleh itu kita kena persiapkan diri kita nak menghadapi, kuatkan iman kita, kuatkan kesabaran kita untuk menghadapi tersebut. Mudah-mudahan kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang Allah kehendakilah, mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan Allah redha dengan apa yang kita buat dan kita redha dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak dapat tidak, pasti kita akan diuji, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam pelbagai bentuk ujian. Jadi sekadar itu saja yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang daripada saya sendiri semohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.